Salam sejahtera. Sekarang saya berada di DUN 72 Lambe di rumah Banyang, Sungai Sekabang, dan saya bersama Menteri Besar Negeri Sembilan dan pengundi-pengundi di rumah Banyang. Jadi saya mohon dan rayu pada 18 hari bulan turun mengundi dan pangkah nombor 1. Sekian, terima kasih. Reformasi, reformasi, reformasi. Lawan tetap, lawan sampai menang. Yes. Hidup jadi. Sekarang kita sudah selesai berjumpa dengan pengundi-pengundi di rumah Banyang, dan kali ini kita nak bergerak ke Sungai Terajin, Rumah Lagat. Jom kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi kita ke dalam siri Buat Bicara Borak Dahsyat. Kali ini kita akan memberi fokus kepada pilihan raya negeri Sarawak bagi kali yang ke-12 yang telah berlangsung penamaan calon sebelum ini, dan pada 18 hari bulan nanti akan berlaku pengundian. Dan hari ini kita bersama dengan calon daripada Parti Keadilan Rakyat bagi N72 Lambe, Kak Zuhaidah Sungguh. Apa khabar, Kak? Alhamdulillah sihat. Terima kasih dapat sama-sama. Nampak penat tapi masih energetik orang kata. Kepenatan tu akan hilang nanti selepas 18 hari bulan lah. InsyaAllah, insyaAllah kita mahakan. Sebab tadi sebelum tu lagi saya dah bersama-sama dengan Kak. Kita dah ke berapa rumah Banyang tadi, Kak? Yang ketiga. Dah ketiga kan? Ketiga rumah Kata jarak kawasan Dun Lambe ni begitu besar daripada kita punya apa? Daripada kawasan Miri kan? Daripada lapangan terbang Miri tu. Betul. Sampailah sejam setengah tu masih lagi di dalam kawasan Lambe. Jadi mungkin sebagai permulaan, mungkin Akak boleh kongsikan sikit kepada pendengar di luar sana latar belakang Akak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Nama saya Zuhaidah binti Subo, berbangsa Kedayan, bersuami dan pernah bekerja sebagai eksekutif operasi di salah sebuah kawangan syarikat oil and gas, dan berumah tangga, of course beranak sudah kan, berumah tangga, dan pernah bertanding pada tahun 2011 pada Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-10 dan belum mencukupi angka tersebut untuk kita mencapai sebuah kemenangan. Dan insya-Allah dengan adanya bantuan daripada rakan-rakan, daripada sumbangan kita kepada masyarakat, insya-Allah masyarakat sudah mengenali kita, dan sekarang ini kita tetap konsisten dan bergerak. Dan Akak memang aktif di dalam kawasan Lambe ni lah. Ya, saya memang aktif di dalam kawasan Lambe. Akak memang aktif sebab kita selama ini bergerak atas platform NGO, atas platform aktivis rakyat dalam kita mempertahankan hak tanah adat. Okey, jadi itu antara perkenalan awal bagi yang belum mengenali. Tapi kalau orang Lambe dia memang dah biasa nampak lah. Dekat mana-mana selalu ke kedai makan lah, ke kawasan kampung dan sebagainya, selalu jumpa dengan Kak Zuhaidah. Tapi setakat ni Kak, daripada hari tu penamaan calon hingga sekarang, Akak juga berada di DUN sama pada tahun 2011. Betul. Macam mana Akak melihat dari segi penerimaan masyarakat terhadap Parti Keadilan dulu dan juga sekarang, dan sepanjang kempen yang telah berlangsung? Penerimaan pada mula-mula akak bertanding dulu kan 2011, dengan 10 tahun sekarang ini penerimaannya amat positif daripada masyarakat Iban, Dayak,
Cina Kedayan. Begitu memberangsangkan. Begitu memberangsangkan dan kepenatan itu diterjemahkan dengan tenaga. Itu yang membuat kita bersemangat sampai sekarang ini. Jadi kalau macam penerimaan di kawasan apa nama Rumah Panjang dan sebagainya untuk waktu sekarang sepanjang kempen, bagaimana penerimaan mereka? Sepanjang kempen ini, Alhamdulillah dan Alhamdulillah kita diterima baik oleh ketua kampung, ketua rumah. Dengan kita lihat sendiri tadi kan, kita tidak ada macam sejarah 2016 pernah Tak dibenarkan masuk? tak dibenarkan masuk, dilarang masuk. Tapi pada tahun ini PRN 12, Allah melembutkan hati mereka untuk menerima kita. Walaupun saya berbangsa Kedayan, mereka berbangsa Iban, itu Tidak menjadi halangan? Tidak menjadi halangan dan keharmonian kita itu nampak. Walaupun berbeza dengan daripada segi ideologi. Atas sebab kadang-kadang orang duk tanya kan, betul ke sampai tak boleh masuk kawasan kempen? Tetapi itu adalah realiti yang berlaku dan Alhamdulillah pada tahun 2021 ni ruang itu semakin terbuka. Masyarakat masih lebih terbuka untuk menerima kehadiran Parti Keadilan Rakyat, dan kita akan bersama dengan Kak Zuhaidah untuk beberapa soalan lagi tapi di lokasi-lokasi yang lain. Kita akan pergi ke Rumah Panjang juga. Okey, sekarang kita berada di Rumah Panjang Nyuai bersama calon kita Kak Zuhaidah. Jauh juga perjalanan daripada luar agak. Ya, memang jauh sebab apa tu, kawasan sini adalah kawasan yang paling hujung di Tun N72 Lambir. Oh, ni kawasan paling hujung sekali untuk ya. kawasan N72 Lambir. Jadi mungkin dah beberapa kali juga akak sampai ke sini. Dan sebelum ni akak pula ada maklumkan dalam soalan awal tadi yang akak sudah terlibat daripada 2011 lagi dekat sini. Betul. Jadi mungkin akak boleh kongsikan sikit. Selepas itu daripada 2011 sampai sekarang mungkin ada beberapa aktiviti dan juga program yang telah akak laksanakan di kawasan Dun Lambir. Di Dun Lambir yang pernah kita lakukan aktiviti di sini adalah seperti program Pekan B40, Okey. program Back to School, program bakul makanan, dan kita menyantuni anak-anak asnaf yang memerlukan di kawasan Lambir. Itu antara program dan Ya, juga betul. untuk kebajikan rakyat sentiasa menjadi keutamaan bagi calon keadilan N72 Lambir. Dan lepas ni kita nak ke mana Kak? Kita nak pergi ke rumah Jelik di gitu. Sungai Merah. Di Sungai Merah. So kita ada beberapa soalan lagi nak tanya Kak Zuhaidah. Kita jumpa kat sana. Okey? Okey, saya penduduk asal di sini. Nama saya Michael anak Anthony Ringgit lah. Penduduk di kawasan Rumah Panjang, dulu Rumah Nuat, sekarang Rumah Nyuai. Kami di sini. Saya memohonlah, merayu kepada penduduk di sini untuk menukar kerajaan yang kita ada sebelum ini. Sebab 18 hari bulan ini rakyat di sinilah menjadi kerajaan. Selepas 18 hari bulan nanti baru kita tahu. Kita harap kita akan menyunting lambang ini. Lambang ini nanti 18 hari bulan. Di dalam kotak nombor 1, betul tak? Datin, saya tidak pasti sangat tentang politik ni. Tapi saya tahu lambang ni apa yang patut kita pilih Saya harap bahasa yang saya pakai ini anda semua boleh faham lah. Kita tidak tinggi sekolah sangat ni. Ya? Okey, itu saja bagi saya. Kita mahukan perubahan. Okey, kita unilah ini parti keadilan rakyat ni. Si apa nama tadi? Si Soledah bin Subuh tu. Untuk bina kerajaan baru kita. Bye. Okey, sekarang dah pukul 6.20 petang, dah maghrib di Sarawak. Ya, kita berada di sebuah rumah panjang. Ini mungkin rumah panjang yang terakhir untuk hari ini yang kita ziarahi, rumah panjang yang keempat. Sebenarnya daripada pagi tadi kita ziarahi rumah panjang demi rumah panjang. Ya, bukan mudah untuk kita sampai ke kawasan rumah panjang ini untuk kita santuni setiap pengundi di Dun Lambir. Ya, dari satu rumah panjang ke satu rumah panjang yang lain begitu mencabar kerana keadaan muka bumi dan juga jalan yang sangat teruk sebenarnya. Tiada jalan yang bertar, cuma jalan kerikil batu. Dan insya-Allah kita akan teruskan
ya untuk dalam proses kempen ini untuk kita berjumpa dengan seramai mungkin pengundi dan masyarakat di sini yang terdiri daripada masyarakat kaum Iban, dan insya-Allah ya doakan kami semoga kita berjaya pada pilihan raya Negeri Sarawak pada kali ini. Semalam kita dah berseharian bersama dengan calon N72 Lambir, Kak Zuhaidah. Mungkin Kak boleh kongsikan sikit Kak, semalam apa rumusan, berapa banyak kawasan yang telah kita lawati semalam? Semalam pertama kita pergi ke Rumah Panjang di Sungai Sengkabang. Kedua kita pergi Rumah Raya Telagan di Sungai Telajin. Ketiga kita pergi Rumah Itap di Sungai Medang. Keempat kita pergi ke Sungai Kelitang di Rumah Nyuai. Kelima kita pergi ke Rumah Jelik di Sungai Merah, dan keenam kita pergi ke Rumah Philip di Sungai mana tu lupa. Ada Sungai Karak. Sungai Karak. Tapi jarak itu walaupun nampak enam, tapi dia punya jarak tu Kak punya nampak jauh kan. Jauh antara satu tempat dengan satu tempat lain. Dari segi penerimaan mereka di sana pula macam mana Kak? Waktu yalah kita datang ziarah kan. Sebab penerimaan mereka terlalu baik, sebab kita datang pun atas undangan sebenarnya. Oh, mereka ajak. Mereka ajak kita atas undangan yang selama ini kita dibandingkan dengan 2 tahun lepas, terlalu orang kata terlalu jauh bezanya, terlalu jauh. Kalau kakak cerita tentang 10 tahun lepas kan, kakak bertanding ketika itu 2011. Betul. Sekarang tahun 2021 sekali lagi dia beri amanah kali parti. Betul. Waktu 2011 tu pelbagai juga janji telah ditabur oleh calon yang sama tapi memakai logo yang berbeza. Kalau dulu logo Barisan Nasional, sekarang pakai logo gabungan Parti Sarawak JRS. Apa sebenarnya masalah yang 2011 dah berjanji sampai sekarang tak selesai lagi? Bila kita lihat dengan rebranding itu daripada Barisan Nasional kepada GPS, dia tiada beza je sebenarnya, kecuali kita nampak bendera, warna bendera tu dengan logo logo burung kan, burung penyalang. Apa yang berlaku, janji-janji selepas kemenangan tu, contohnya kita ambil contohnya yang ada sekarang di Kampung Sungai Dalam, di mana projek sakit iaitu laluan titian penduduk kampung yang dijanjikan untuk dibina semula sampai sekarang pun masih belum siap. Janji dah lama dah. Janji dah 10 tahun dah. Seperti bekalan air di luar bandar, contohnya di Rumah Lagan yang kita pergi semalam, kita dah terajin. Ada meter tapi tak ada air. Betul, sebab semalam memang kita pergi, meter nampak ada. Tapi air tak ada. Angin pun tak keluar. Angin pun tak keluar. Air hujan dah ada. Dan yang kita lalui jalan tu ke Sungai Kelitang di Rumah Nyuai kan, jalan tu kemudahan asas, laluan hari-hari budak anak-anak sekolah, wanita-wanita nak pergi bekerja, ketua keluarga nak pergi ke kebun, ke ladang, semua kita lihat jalannya yang tidak berturak, yang sepatutnya tidak berlaku lah dalam era 10 tahun menjadi wakil rakyat. Dan semalam juga kita menerima aduan daripada penduduk di Rumah Jelik di mana lampu jalan pun tidak ada. Dah punya lama 10 tahun tu yang kita tak boleh terima lah. Tapi yang menyedihkan tu sebab saya dimaklumkan juga untuk Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak yang kerajaan ya, betul. mereka menerima peruntukan setiap satu don tu 5 juta. 5 juta setahun. Setahun. Kalau nak kira 10 tahun dia dah menjadi adun dekat sini, dah 50 juta dah. Betul. Tapi ke mana? Ke mana tujuannya peruntukan itu? Betul. Dan sebab rakyat masih susah. Sebab negeri Sarawak kaya, tetapi yang kaya itu pemimpin, rakyat itu masih sengsara. Jadi kita akan bersama lagi dengan Kak Zuhaidah untuk di lokasi-lokasi berikutnya bersama masyarakat di kawasan Dun Lambir. Jom Kak, kita gerak. Okey. Saya dalam perjalanan ke Kampung Bakam di bawah Dun N72 Lambir, berjumpa dengan masyarakat di sini. Omar, macam inilah yang contoh antara projek sakit yang dimasukkan oleh saya tadi. Bila kita nampak tajuk projek menaik taraf dan waterfront Kampung Bakam, takkanlah macam ni kita punya standard untuk waterfront di Kampung Bakam. Sedangkan penyelenggaraan pun tidak sempurna kan, macam mana penduduk di sini nak manfaatkan
projek-projek yang sepatutnya diberikan kepada penduduk di Kampung Bakam. Sepatutnya projek ni disiapkan pada 23 April 2020 dan beginilah yang dilaksanakan oleh pihak yang bertanggungjawab dan tak sepatutnya ini berlaku di Kampung Bakam. Saya Suhaidah, penduduk kampung sini, lebih 10 tahun duduk kat sini. Masalah yang sedihkanlah, internet kadang ganggu, jalan berlubang, kadang elektrik, waterfall pun tak ada langsung lah, tak ada buat. Lepas tu masjid tak siap-siap. YB langsung tak ada turun padang, tak ada tengok lah. Memang jarang nampak YB tak? Jarang tengok YB masuk Kampung Bakam ni. Ni jalan selalu berlubang ni pun tak selesai? Tak selesai juga. Apa yang saya nampak memang tak ada perubahan dalam kampung selama saya duduk dekat sini 10 tahun. Jadi apa yang pengundi kena buat, Kak? Pengundi kat luar sana, undilah calon nombor 1. Siapa tu? Zulaidah Subuh. Okey, terima kasih. Sekarang kita berada di Kampung Keluru Jaya di bawah N72 Lambir. Bersama kita calon bagi Parti Keadilan Rakyat, Puan Zulhaidah Subuh. Kak, kita sekarang berada kat kampung tadi. Kita dah pergi ke rumah penduduk kampung di beberapa kawasan dekat dalam Dun Lambir. Mungkin Kak boleh kongsikan sikit macam mana tadi panas dengan cuaca di Lambir hari ni? Ya, hari ini cuaca memang panas. Dan tadi pun kita pergi ke dua buah kampung kan, Kampung Bakam dan tadi sebuah lagi Kampung Nelayan di Bakam juga. Di bawah N72 Lambir kita berjumpa dengan masyarakat dan menyantuni penduduk-penduduk di kampung tersebut. Dan hari ini kita makan tengah hari di warung kita. Di warung kita? Warung kita Kampung Keluru Jaya. Ini memang kira tempat yang Akak akan cadangkan bagi sesiapa yang akan datang ke Lambir nanti. Okey, jadi Kak, tadi saya dah pergi beberapa kawasan ikut Akak. Yalah, kita nampak beberapa rumah masyarakat di sini agak daif, agak sukar dengan laluan ni teruk. Diberi amanah nanti, apa yang Akak lihat 5 perkara yang akan jadi keutamaan Akak dalam memperjuangkan hak dan juga kehendak masyarakat di Dun Lambir? Dalam Akak berjalan sepanjang tempoh lebih daripada 2 tahun ini, sebenarnya tak pernah terfikir pun nak menjadi calon. Tetapi apabila diberi amanah oleh Parti Keadilan Rakyat untuk memikul tanggungjawab di lapangan dan sepanjang kita berjumpa dengan penduduk-penduduk di sekitar, jadi ini menyebabkan kita tergerak hati untuk bersama dengan Parti Keadilan di dalam dalam memikul tanggungjawab pada PRN kali ini. Sebab apa yang menjadi keutamaan sekarang apabila kita melihat sendiri kedaifan penduduk-penduduk di kawasan N72 Lambir khasnya, seperti yang Umar sini nampak tadi kan, rumah daif, di mana dalam sebuah rumah tu sebenarnya ada 3 ke 4 buah keluarga dalam satu rumah tu. Sebab kita dah melawat beberapa kali, jadi kita tahu mendengar keluhan daripada keluarga tersebut. Dalam sebuah rumah tu ada 12 orang sebenarnya. Satu rumah tu, dan ada seorang anak OKU di mana mereka ini dalam golongan B40 sebenarnya dan tidak mendapat bantuan. Dan kita cuba memohon daripada pihak yang berkenaan dan Mal untuk memberi bantuan bulanan kepada yang Islam. Jadi alhamdulillah
rezeki dan mereka layak untuk menerima, di situlah menyebabkan angka menjadi sasaran bila diberi mandat oleh rakyat. Kebajikan rakyat adalah paling utama. Selain daripada isu, yalah, kebajikan tu memang perlu diberi penekanan penting. Sebab saya sendiri masuk, saya sendiri tengok dia memang dia luar daripada jangkaan. Biasa kita dengar cerita orang, bila kita datang sendiri, ya Allah, ini apa yang depan mata kita. Selain daripada berkaitan dengan kebajikan itu, adakah perkara-perkara lain lagi? Ya, seperti yang kita tahu, dalam kebajikan rakyat itu harus dijaga. Omar sendiri pun nampak tadi dekat Kampung Bakam, di mana papan tanda projek kan, projek dataran Kampung Waterfront. Bakam. Dataran satu, waterfront satu. Dan satu lagi projek waterfront di naik taraf, dan ini sepatutnya tidak berlaku dan seolah-olah apabila projek sakit ini tidak dipeduli dan tidak dilaksanakan dengan baik, menyebabkan penduduk di luar bandar, maksudnya penduduk yang Bakam tu kira outskirt sikit lah, outskirt daripada Bandar Miri, mereka mencari tempat untuk beriadah, terpaksa keluar daripada kampung tersebut, di mana kampung tersebut harus sudah ada tempat yang sesuai. Tadi kita lihat penyelenggaraannya tidak dijalankan dengan baik. Penyelenggaraannya tidak ada dan tidak dikomersialkan dengan betul oleh sepatutnya setiap wakil rakyat. Dia harus mencari satu inisiatif bagaimana untuk kita komersialkan dan manfaatkan tempat-tempat tersebut untuk membina ekonomi penduduk kampung. Kan? Sebab kalau kita lihat kan, misalnya pergi, kita nampak ada potensi besar dekat kawasan pesisir sungai tu. Betul. Untuk kita mengimarahkan ekonomi masyarakat di situ. Tapi waterfront itu je, waterfront dia. Kita buat memang itu kau Sarawak bagi waterfront. Tak tahu. Saya pun macam, ya Allah, betul kau ni waterfront. Sebab kan kalau dimanfaatkan dengan baik, penduduk sekitar tu dia orang boleh buat satu macam kedai makan. Bila kita nampak tadi di tepi jalan ada ibu-ibu penduduk kampung membuat macam perniagaan kecil kan untuk sayur. Sekurang-kurangnya kalau tempat itu dibina satu macam tapak untuk berniaga, tempat itu boleh dimanfaatkan dan ianya sesuai dikomersialkan. Dan tadi menurut penduduk kampung di kawasan itu pun boleh buat kail kan, mengail udang, mengail ikan. Itu juga boleh menjadikan satu macam tempat peloncongan. Kita menarik orang luar untuk pergi mengail. Dan hasil kail itu kita boleh bawa balik. Dan merupakan penduduk kampung boleh membuat satu kira menjana pendapatan lah sebenarnya. Tapi tidak dimanfaatkan dan tidak diambil inisiatif. Tidak diinisiatifkan dengan sempurna. Itu yang sepatutnya tidak berlaku dan ini menjadikan macam kita terkesan. Sepatutnya apabila kita terkesan, penduduk kampung tu terpaksa keluar, dan bila keluar bandar, kos tu tinggi pula. Sedangkan kita dalam kampung sendiri kita boleh mencari nafkah, pendapatan kan. Dan itu sudah saya agak sentuh tadi berkaitan dengan kebajikan dan juga infrastruktur. Rumah daif pun banyak, kawasan jalan yang tidak diselenggara pun banyak, dan kemudian akan juga memberi sentuh tentang fokus untuk meningkatkan taraf ekonomi penduduk di situ. Ada lagi selain daripada itu? Sasarannya untuk meneruskan projek terbengkalai ini, projek sakit ini kita harus teruskan supaya dia tidak seperti projek itu tidak dijadikan seperti melepaskan batuk di tangga. Orang kata apa, asal ada je. Kalau bahasa Iban cakap semadi nadai. Semadi nadai. Semadi nadai. Asal ada je. Asal ada. Sebab kita pun tak faham, takkan itu je. Bila kita turun bersama penduduk kat situ kan. Betul. Bila kita tanya dia kata dia pun terpinga-pinga. Ini je ke waterfrontnya? Ini je ke datarannya? Kan macam tak tahulah Kak. Itulah macam seolah-olah nak peruntukan tu digunakan dekat situ just untuk letak ditabur macam tu je, tak dimanfaatkan lah. Sepatutnya yang mendapat manfaatnya adalah orang kampung. Betul, itu yang perlu jadi keutamaan dan juga pertimbangan rakyat di luar sana. Sampai bila lagi? Kita dah berpuluh tahun Sarawak merdeka bersama dengan Malaysia, masyarakat hidup makmur, tapi sampai bila kesusahan, kemiskinan dan juga mereka rasa dia dapat lebih lagi pada itu. Sebab Sarawak ni negeri apa Kak, yang minyak negeri kedua yang terkaya kan di Malaysia. Betul. Di mana di negeri-negeri macam Selangor contohnya, di negeri Filipina tidak ada hasil
minyak, tiada Balak pun sikit, ada. balak pun tak ada. Tetapi kenapa Selangor boleh maju daripada Sarawak dan Sarawak mundur? Betul. Sarawak mundur, dan daripada segi ini, kemunduran ini yang mengakibatkan dan impaknya kepada rakyat, di mana bila menyentuh tentang rakyat, sudah tentu kita terkesan generasi akan datang ni. Dan seperti tadi kita dengar makcik tu kata internet pun tak ada, macam mana anak belajar kan. Sedangkan sekarang ini pendidikan adalah utama. Bila pendidikan kita mundur, macam mana kita nak bina generasi kita dan macam mana kita nak bina negara kita. Dan saya pun agak keliru bila Ketua Menteri sekarang yang Abang Jo lah. Bukan, Mantan. Okay, sorry. Sebab sekarang tengah waktu pilihan raya kan. Mantan Ketua Menteri Abang Jo, dia kata soal nak pendigitalan Sarawak digital. Tapi bila kita pergi kat kawasan kampung, pipe pun tak ada. Ada pipe, air pun tak ada. Nak cerita digital yang dia macam tak selari dengan apa yang dia nak buat, dengan apa yang kita nampak depan mata kan. Betul. Itulah orang kata kan, dalam pilihan raya kita jangan tabur janji. Betul. Jangan sekali kita janjikan bulan dan bintang, tapi kita harus membina ekonomi rakyat tu dalam keadaan kita melepasi fasa-fasa pandemik, dan ini kita menuju ke fasa endemik. Kita harus membina masyarakat kita dahulu. Jangan janji yang kita tidak boleh capai bintang di langit. Betul. Kita kena jujur dengan rakyat. Dia tak boleh, apa orang kata, berjanji setinggi-tinggi, dia pun tak ada apa. Sebab cuba bayangkan, seorang adun macam tadi kita sentuh dapat 5 juta peruntukan tahunan. 5 juta tahunan. Tahunan. Tapi jalan berlubang teruk, rumah banyak daif, infrastruktur banyak tak ada. Jadi kita macam itu peruntukan yang diberi pada adun saja. Peruntukan kerajaan negeri untuk projek pembangunan semua lain-lain. Jadi kita pun macam tak faham. Jadi itu antara perkongsian akak yang memberi fokus kepada apa yang berlaku, yang akan beliau angkat dan perjuangkan di dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kita akan teruskan. Omar, saya nak sambung lagi satu. Tadi kita masuk ke kawasan yang ramainya penduduk Melayu kan. Semalam kita masuk kawasan Iban. Omar pun dengar masalah-masalah di pendalaman Iban tu tentang tanah. Betul. Hak tanah adat. Tanah adat Ini bukan saja kaum Iban, tapi kaum macam saya bercakap sendiri kan Kedayan. Kita pun menghadapi masalah yang sama, masalah hak tanah adat, di mana hak tanah adat ini yang seharusnya tidak berlarutan sampai sekarang ini. 58 tahun bukan satu jangka masa yang pendek untuk menyelesaikan, tetapi jangka masa 50 tahun itu masih berlarutan. Orang kata kes utama di Sarawak ini, di mana orang-orang seolah-olah kita di Sarawak ini dijajah atas tanah syarikat. Syarikat itu mendapat endorse, mendapat geran, kelulusan semua daripada kerajaan, di mana kerajaan itu adalah ditubuh oleh rakyat. Jadi kita minta pada 18 hari bulan ini untuk rakyat sama-sama memikir dan mengambil jalan mudah membina semula kerajaan di bawah di bawah mandat, dan kita minta kuasa rakyat ini pada 18 April digunakan dengan sebaik mungkin. Betul, sebab kalau di Miri ni dia ada kisah dia ada sejarah dia. Seorang tokoh yang berjuang untuk rakyat, dia telah meninggal, dibunuh saya kira. Saudara Bil Kayong, orang Miri juga. Jadi itu adalah semangat yang orang Miri perlu ambil, yang perlu anda ketengahkan dan anda perjuangkan demi kebaikan anda. Kita akan teruskan dengan soalan-soalan lain sebentar lagi. Tadi kita telah bercerita tentang mengambil aspirasi perjuangan Allahyarham saudara Muhammad Hasbi, yang juga dikenali sebagai Bil Kayong, seorang pejuang tanah adat, bukan sahaja untuk Miri tetapi juga untuk seluruh negeri Sarawak. Besar jasanya di Miri ini, dan mungkin daripada aspirasi perjuangan itu Kak, selari dengan apa yang keadilan cuba terjemahkan pada pilihan raya negeri Sarawak kali ini, makmur bersama keadilan. Adakah keadilan dapat menterjemahkan manifesto itu sebaik mungkin pada fahaman akak? Jika kita menyebut pasal pejuang kita, arwah Muhammad Hasbi atau dikenali sebagai Bil Kayong, berkenaan dengan mempertahankan tanah adat itu, dan itu yang seharusnya berlaku di pada pilihan raya akan datang ini. Bila kita berceritakan tentang kemakmuran, begitu juga kita katakan kemakmuran ini adalah
dalam mempertahankan tanah adat. Dia tidak mengira bangsa dan agama, melainkan dia adalah hak di sana dan pribumi Sarawak. Dan juga bila kita menyentuh pasal kemakmuran berkenaan dengan diterjemahkan dengan undi, kita bercerita dengan kemakmuran apa yang berlaku sekiranya kita diberi kemenangan. Kita tidak akan mengganggu gugat mana-mana jawatan ketua masyarakat. Contohnya pemancar, penghulu, ketua kampung, tuan rumah. Bila kita diberi kemenangan, diberi mandat, mereka tetap akan menjawat jawatan tersebut. Yang di luar sana tak perlu risau. Tak perlu risau, memang tak perlu risau. Sebab macam kita tanya kan, dia bukan takut nak buat perubahan, tapi dia takut kesan tu. Kesan tu sebab apa? Sebab bila mereka ditekan, Betul. ditekan Diugut. diugut, sedangkan mereka sepatutnya dalam kita mendepani pilihan raya ini, kita ada kerajaan. Betul. Dan GPS juga seperti parti keadilan, satu platform politik sahaja. Itu yang perlu kita terangkan, beri kesedaran kepada ketua-ketua masyarakat sebenarnya. Dan tak perlu takut, tak perlu gusar, tak perlu bimbang. Sebab apa yang anda lihat, kesusahan tu depan mata. Betul. Akan nak biar je. Betul. Okay, jadi mungkin yang terakhir, harapan dan juga hasrat dan juga pujukan kepada pengundi di luar sana. Kalau boleh, madah Sarawak kak? Madah Sarawak. Madah Sarawak, madah. Kita cuba kan, orang Sarawak nak dengar. Okey, sekarang tu kini tu kita dah diberi peluang kuasa di tangan rakyat Sarawak dalam kita mendepani pilihan raya ini. Itu adalah paling penting, perubahan di tangan kita dan kuasa di tangan kita. Dalam kita mengundi, kita perlu ingat, sebelum kita mengundi, kita perlu ingat buat pilihan yang bijak. Sebab apa? Sebab bila kita berceritakan tentang negeri Sarawak secara umumnya, masalah kita adalah tanah. Kalau kita undi lagi Barisan Nasional ataupun GPS, akan pernah selesai masalah hak tanah adat. Dan macamnya juga dengan kemiskinan, bila kita masih lagi memilih kerajaan yang gagal 58 tahun, akan gagal sentiasa sebab kita lihat kepada calon-calon GPS sekarang adalah muka-muka yang sama, tidak ada muka-muka baru. Jadi aku mohon kasih kepada pengundi-pengundi N72 Lambe, turun mengundi 18 hari bulan. Jangan pilih parti bukai lagi, tolak GPS, jangan pilih parti selain daripada Pakatan Harapan, iaitu Parti Keadilan Rakyat. Jangan pilih lagi parti yang tidak ada hala tuju yang jelas di Sarawak. Parti Keadilan Rakyat adalah parti yang memberi kemakmuran, makmur bersama keadilan, mengangkat rakyat Sarawak, menjulang hak rakyat Sarawak, insya-Allah. Baik, jangan sia-siakan undi anda. Pastikan 18 hari bulan keluar undi beramai-ramai. Undi calon N72 Lambe Saudari Zuhaidah Subuh, calon nombor 1. Nombor 1, jangan lupa. Jadi kita akan doakan moga kemenangan buat keadilan dan kita dapat melihat aspirasi dan juga kita akan dapat melihat kemakmuran itu mampu diterjemahkan demi hak, demi milik rakyat negeri Sarawak, terutamanya bagi Tun Lambe. Terima kasih.